Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalan ala habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi ini Rabu 10 Syaban 1442 bersamaan dengan 24 hari bulan 3 2021. Ini merupakan siri yang ke-26 dalam siri tafsir surah Al-Isra. Surah Al-Isra, surah yang ke-17, juzuk yang ke-15. InsyaAllah kita sambung pada kali ini, hari ini, di ayat yang ke-105 sehingga ke akhir surah, insyaAllah. Dengan tamatnya surah ini bermakna 26 siri kuliah semuanya. Kita akan baca, tuan-tuan dan puan-puan, para pelajar sekalian. Ingat, ayat 109 tu ada sujud tilawah. Bersedia untuk sujud, menghadap ke arah kiblat, molek-molek sampai ke tempat sujud, kita akan sujud. Jadi muka surat pimpinan Ar-Rahman Jawi, muka surat 578. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukth wa nazzalnahu tanzila. Qul aminu bihi aw la tu'minu. Innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil azqani sujjada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Ini ayat sujud ni. Ayat 109 ni sujud. Wa yakhruna lil azqani yabkun wa yaziduhum khushu'a. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. Balik kita kepada ayat 105. Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Apa dia maksud di situ? Dan dengan cara yang sungguh layak. Dengan cara yang sungguh layak
serta berhikmah kami turunkan Al-Quran. Jadi Al-Quran bukan orang panggil main, tak ada perancangan gitu lah. Allah sendiri bagi tahu jaminan di sini bahawa Al-Quran itu diturunkan dengan penuh hikmah, dengan cara yang cukup layak, dengan kebesaran, dengan ketinggian, dengan keagungan Allah Azza wa Jalla. Maka satu, wabil haqqi nazal, dan dengan meliputi segala kebenaran Al-Quran ini diturunkan. Itu dia panggil sifat Al-Quran itu, semua cerita dia benar, semua maklumat dia benar. Dalam Al-Quran ini ada cerita orang yang terdahulu, ada cerita orang zaman Nabi, dan ada cerita orang yang kemudian. Dia kata cerita dia merangkumi semua benda. Karena itu siapa nak merantasi sempadan masa, balik pada Quran. Quran cerita kita mula-mula kejadian makhluk. Quran cerita kepada kita apa yang akan berlaku selepas rusaknya makhluk kali pertama ini. Maknanya berlakunya kiamat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala peringatkan kepada kita, para jemaah sekalian, ayat Quran ini, wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira, dan tiada kami mengutusmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan sebagai pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman dan pembawa amaran kepada orang-orang yang engkar. Jadi Quran itu turun, fungsi dianya kabar gembira, amaran kepada penderhaka, semua isi kandungannya benar, mengandungi hikmah, kebijaksanaan. Dia merupakan kalamullah, kata-kata Allah. Para pelajar sekalian, tengok nota di bawah 696. Al-Quran diturunkan oleh Allah Ta'ala dengan tujuan yang benar, menjadi hidayah petunjuk, dan ia turun pula berisi kebenaran, meliputi dasar-dasar tauhid, hukum-hukum hakam, akhlak, ilmu pengetahuan, nasihat, pengajaran, maklumat, semua dalam Quran ada. Maklumat tentang apa? Tentang sejarah orang dulu ada, sejarah kemudian ada, maklumat tentang sains, teknologi ada. Orang belajar Quran bukan belajar sains. Kita kata itu pemikiran sekular yang memisahkan Quran dengan sains, sains dengan Quran. Lah, anda tengok silibus yang diajar di sekolah menengah di Arab Saudi, buku sains dia penuh dengan ayat Quran, dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah asas kita, ambil daripada mana? Jadi ayat Quran ini, ayat yang kita baca ini, kesinambungan daripada ayat 89 dulu. Walaqad sarrafna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli mathal fa aba aktsarun nasi illa kufura. Ini ayat ni dia sambung cerita dulu kan, sarrafna lin-nas fi hadzal qur'an. Jadi ada orang yang ambil peka dengan Quran, ada orang yang tak peduli dengan dia. Ada manusia kekeh kepala dengan Quran betul tapi buat tak betul. Dia tukar daripada Quran mukjizat kepada sastra, tak ada value, tak ada nilai. Kita kata inilah manusia yang rugi. Baiklah para pelajar sekalian, wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Semua Quran ni paksi dia duduk di mana? Duduk di atas al-haq, di atas perkara yang benar, yang jelas. Kerja Nabi, apa tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam? Menyampaikan Quran, menyampaikan khabar gembira bagi orang mukminin, dan ancaman keras kepada siapa? Kepada puak-puak kafir. Kita pergi kepada ayat 106. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukth. Dan Al-Quran itu kami bahagi-bahagikan dia supaya engkau membacanya kepada manusia dengan lambat, dengan tenang.
Apa maksud? Tengok nota di bawah. Yakni supaya mudah difaham dan dihafaz. Jadi Quran tu Allah turun secara peringkat-peringkat. Baca apa dengan tenang. Ketika Jibril duk ajar baca ke Nabi, Nabi pun nak ikut. Kan dalam surah Allah kata, la tuharrik bihi lisanaka litajala bihi. Jangan gerak, dengar dulu. Ini dipanggil ilmu pendidikan. Waktu ustaz bagi tahu tu, kita dengar dulu. Dengar, perhati apakah makhraj, apakah bunyi dia, kemudian baru kita ulang. Itu pendidikan Al-Quran sudah ajar kepada kita dari sudut ilmu pendidikan. Tak usah kata ilmu kita ni lah pedagogi lah apa benda, dia punya istilah sudah ada disiplin ilmu itu sudah diajar. Allah sendiri Azza wa Jalla sendiri yang mendidik Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi didik umat dia, kemudian terdidik kita dengan Quran ini sampai ke akhir kiamat insyaallah. Mana yang pertama Allah suruh Nabi kita faraknahu litaqra'u 'alan nasi 'ala mukthin, ai Quran kita ni wa Qur'anan kami fassalnahu wa bayyanahu wa ahkamnahu. Kami jelaskan dia, detailkan dia, kukuhkan dia punya kedudukan dari sudut bahasanya, dari sudut balaghahnya, dari sudut apa, untuk apa, litatluwahu ya Muhammad 'alan nasi 'ala tamahul. Mau pula pergi baca ke orang, slow-slow. Jangan laju sampai tak tahu apa, jangan perlahan sampai tak terbaca. Wala ta'jal, mu jangan gopoh ketika baca Quran. Jadi ayat ini mengajar kepada kita para pelajar sekalian, kalau kita baca Quran tenang-tenang. Tak boleh ustaz, saya nak khatam Quran 50 kali contohnya. Macam Imam Syafi'i diceritakan oleh para ulama pengkaji, mengatakan Syafi'i khatam Quran pada bulan Ramadan 60 kali. Mana kita? Kita nak khatam 2 kali pun. Orang Kelantan kata mepeh. Tahu mepeh? Mepeh ni tak apa nak berjalan. Dia 60 kali khatam. Habis macam mana? Kita kata ini khas dia baca pada bulan Ramadan. Ada bulan lain Imam Syafi'i 3 hari baru dia khatam. 3 hari sekali dia khatam. Dalilnya waktu orang pergi tanya dia hukum, dia kata al-amhilni thalathan. Bagi tempoh pada aku 3 hari. Maknanya dia akan baca daripada awal Quran sampai akhir 3 hari. Dia istimbak di situ di manakah ayat yang dia nak. Kita kata masya-Allah tabarakallah. Baik. Mana jangan gopoh baca Quran. Perlahan-perlahan biar boleh makna, biar boleh memahami erti, boleh tadabbur. Kemudian sifat Al-Quran juga, wa nazzalnahu tanzila, dan kami turunkan Al-Quran itu, menurunkannya secara beransur-ansur, secara berperingkat-peringkat. Tengok nota di bawah 698, yakni menurut keadaan yang memerlukan. Ada kalanya Al-Quran turun dengan sebab orang mari tanya, yas'alunaka, dia mari tanyamu, Allah turun jawapan. Ada kalanya tak ada tanya apa-apa, memang dia nak turun jawapan, Allah Ta'ala turunkan ayat. Ada juga begitu. Ataupun Allah Ta'ala turunkan cerita supaya menenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pelbagai dia punya uslub, cara Quran itu turun dengan mengambil masa selama 23 tahun. 13 tahun di antaranya di Makkah Mukarramah dan 10 tahun di Madinah Al-Munawwarah. Ini dipanggil secara mujmal lah, secara orang panggil detail. Kalau kita nak betul-betul, ada lagi pecahan bulan dia tu kan. Berapa bulan kecuali. Yang pentingnya kita letak pukal kata orang. Secara umum Quran itu turun dalam masa 23 tahun. Tapi tidak ada fakta yang bercanggah. Kalau kita turun tak usah 23 tahun, 23 hari berubah dah kita punya kenyataan. Ini Quran 23 tahun, tidak ada sebarang maklumat yang bercanggah. Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Allah sabar. Kalau bukan daripada Allah, kamu akan dapati maklumat yang bercanggah. Tapi dia daripada Allah,
dia dijamin oleh Allah Azza wa Jalla, maka tidak ada siapa yang boleh mengubahnya. Baiklah para pelajar sekalian, kita pergi kepada ayat cabaran. Ayat cabar. Ini, tengok ni ayat ni, ayat 107. Dia panggil ayat Allah Ta'ala cabar puak kafir. Mu nak terima, tak nak terima susah. Kita ni ada juga waktu-waktu tertentu kita dengan musuh Islam ni kita kena bertegas. You nak terima, silakan. Tak nak terima, boleh jalan. Mana Allah Ta'ala sebut, tengok ayat 107. Qul aminu bihi aw la tu'minu. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang engkar itu. Dikata dia, cakap sama dia, sama ada kamu beriman kepada Quran atau kamu tidak beriman. Mu beriman, alhamdulillah. Kamu tak beriman, kamu punya pasal. Ini waktu syiddah, waktu lawan, waktu dakwah. Kita kena pujuk, silakan. Ni Quran kami, boleh baca, boleh kritik, boleh cakap mana tak betul. Tapi kalau sudah berlawan, tegas. Innal ladzina utul ilma min qablih. Tengok ni. Tidaklah menjadi hal kalau kamu tak beriman, kerana sesungguhnya orang-orang yang diberi ilmu sebelum itu. Siapa dia orang yang diberi ilmu sebelum itu? Tanda pelajar-pelajar, ulama tafsir kata al-muradu bil ladzina utul ilma, maksud orang yang mendapat ilmu ini daripada ahlul kitab seperti Waraqah bin Naufal. Siapa? Waraqah bin Naufal. Siapa dia kenal Waraqah? Pelajar-pelajar ni kenal Waraqah bin Naufal? Waraqah bin Naufal ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam terima wahyu pertama, dia pergi jumpa siapa? Khadijah bawa jumpa siapa? Waraqah. Waraqah ni dia belajar kitab yang terdahulu. Dia telah menyaksikan bahawa Nabi itu betul. Sepatutnya orang Mekah, tok ayah kita ni, tok syekh kita ni mengakui betul, terimalah. Tadi apa? Sampai di Madinah, pendeta Yahudi pula, Abdullah bin Salam, Mu'ayyib Salman Al-Farisi, mengakui benar apa yang dibawa oleh Nabi berdasarkan kitab yang terdahulu yang mereka belajar. Habis. Karena itu Allah Ta'ala puji sikap ulama. Ni contoh sikap ulama ni, insya-Allah kita cuba belajar menjadi penuntut ilmu, menjejaki sifat para ulama rabbaniin. Dia kata apa? Idza tutla alaihim yakhiruna lil azqani sujada. Kerana sesungguhnya orang-orang yang diberi ilmu sebelum itu, mana ulama ahlul kitab dulu, apabila dibacakan Quran kepada mereka, mereka segera menumuskan muka, mana meletakkan muka itu dengan sujud dalam keadaan heba, sedih, menangis dan khusyuk. Masya-Allah tabarakallah. Ini ahli ilmu. Tengok 699. Yakni kamu sebagai kafir musyrik yang jahil, tidaklah menjadi hal sama ada kamu beriman kepada Quran atau tidak, kerana orang-orang yang berilmu dari ahlul kitab yang telah mengetahui akan kebenaran Al-Quran sebelum itu, lalu mereka memeluk Islam, akan bersegera sujud memuji Allah Azza wa Jalla apabila sahaja mereka mendengar Al-Quran dibaca pada mereka. Jadi puak-puak ni, ulama-ulama ahlul kitab ni, bila dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, jumpa Nabi, dia dengar, dia tengok dakwah Nabi, yakhiruna lil azqani sujada, terus mereka sujud pada Allah Azza wa Jalla, menunjukkan mereka telah beriman. Pada itulah
dalam Quran ni panjang tentang azqan. Ziqnu ni makna dagu. Sujud dagu dulu ke sujud dahi dulu? Jadi yang penting orang masuk tunduk muka jatuh ke situ kan. Baik, kata seorang ulama, tanda pelajar. Kata-kata ni sangat besar, sangat menarik untuk kita tadabbur. Dia kata qala Abdul A'la At-Taimi. Abdul A'la At-Taimi rahimahullahu taala, dia kata man utiya minal ilmi ma la yubkihi la khaliqun alla yakuna utiya ilman yanfa'uhu. Allahu akbar. Orang yang diberi ilmu, dia belajar tafsir, dia belajar Quran, dia belajar hadis, belajar fiqh, tetapi ilmu yang dia belajar tidak menjadikan dia sifat seorang yang menangis kerana Allah Azza wa Jalla. Tak menangis dia, ketawa gelak 100 jam sehari, contohlah ibarat. Tak ada sifat-sifat zuhud, sifat khasyah, sifat khusyuk. Ilmu banyak, cakap dengan dia, nak jumpa nama dia tu, kita jumpa berbagai gelaran dulu kat depan. Tuan Syekh ada, Tuan Guru ada, Maulana ada, Al-Alim, Al-Rabbani, Al-macam-macam, Al-Profesor, kan. Baru jumpa nama, tetapi sifat nama akademik, nama gelaran itu la yubki, tidak menjadikan dia menangis kerana takut pada Allah. La khaliqun alla yakuna utiya ilman yanfa'uhu. Orang ini ternyata dia mendapat ilmu, tapi ilmu yang tidak bermanfaat. Na'udzubillah. Kemudian kenapa? Lianna Allah Ta'ala na'atal ulama, karena Allah Ta'ala telah mensifatkan ulama. Apa dia sifat ulama? Ni sifat innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhiruna lil azqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Serta mereka menegaskan dalam sujudnya, Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya janji Tuhan kami tetap terlaksana. Allahu Akbar. Jadi dia masuk dalam sujud, dia menangis dalam sujud dia, di antara dia ucapan dia, apa dia kata? Ucapan dalam sujud dia, wa yaquluna subhana rabbina, maha suci Allah, maha suci Tuhan kami dari sebarang bentuk kekurangan, dan apa yang dijanji oleh Allah Azza wa Jalla itu terlaksana. Tuhan janji nak hantar Nabi, Tuhan janji nak turun kitab terakhir. Mereka ini masih lagi ahlul kitab, ulama-ulama yang terdahulu, menyaksikan bahawa Allah janji dalam Taurah, Allah janji dalam Injil, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, akan datang Nabi terakhir, telah terlaksana. Karena itulah mereka, sebab mereka bila jumpa dengan Nabi langsung memeluk Islam dan menyatakan kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini penuntut ilmu, bila dia jumpa siapa? Jumpa dengan Nabi, dia akan terima. Kata Abdul A'la At-Taimi, itulah ucapan dia. Kisah dia ni, kisah At-Taimi ni telah dikeluar dalam Sunan Ad-Darimi, dalam tafsir Ibnu Jarir. Maknanya banyak riwayat-riwayat yang sudah ada tu. Ada juga dalam Hilyatul Awliya dan macam-macam. Ini ayat ini sangat-sangat besar, memberi motivasi dan muhasabah kepada kita. Kita bercakap, kita menyampaikan kepada orang, tapi waktu pelaksanaan mata kita lebih keras daripada murid-murid kita. Na'udzubillah. Allahu Akbar. Kita kata Allahul Musta'an. Baik, kita pergi kepada ayat seterusnya. Wa yakhruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a.
dan mereka bersegera menumuskan, maknanya turun meletakkan mukanya dengan sujud itu sambil menangis, sedang Al-Quran menambahkan mereka menjadi khusyuk. Allahu Akbar. Tengok nota 700, sekali lagi ditegaskan tentang sujud kerana berlainan sebabnya. Lain sebab sujud yang pertama kerana bersyukur tentang terlaksana janji Allah. Ahlul kitab bila dia tengok Nabi SAW, dia sujud syukur pada Allah. Jangan salah faham, bukan sujudkan Nabi, sujud syukur pada Allah kerana mereka baca dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil begitu lama, sekarang baru jumpa Tuhan yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengutusnya. Syukur. Dalam ayat ni kali yang kedua Allah Ta'ala ulang, wa yakhruna lil azqani yabku wa yaziduhum khusyu'a. Sujud kali yang kedua pula kerana kesan pengajaran Al-Quran itu menambahkan mereka dengan ilmu dan keyakinan, sehingga tenang tenteramlah dan khusyuk hati mereka. Allahu Akbar. Jadi dengan Al-Quran kita jadi tenang, dengan Al-Quran kita jadi khusyuk. Maka para pelajar sekalian, itulah dia sifat Al-Quran. Kalau kita nak baca panjang lagi pun, Al-Quran itu begitulah, kan? Baik. Kelebihan, ada hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, dua biji mata yang tidak disentuh oleh api neraka. Tanda ni, kita nak jadi biji mata ni, biji mata kita ni tidak disentuh oleh api neraka. Boleh ke tidak? Nabi kata dua biji mata tidak disentuh oleh api neraka. Tengok hadis. Ainan la tamassuhum an-nar. Dua biji mata ini tidak disentuh oleh api neraka. Ainun batat tahrusu fi sabilillah. Mata yang berjaga dalam peperangan untuk menjaga Islam ini. Wa ainun bakat min khasyatillah. Mata yang menangis kerana takut kepada Allah. Jadi dua biji mata ini, kata Nabi SAW, tidak disentuh oleh api neraka. Hadis ini panjanglah dikeluar oleh Imam Tirmizi yang lain. Yang pentingnya biji mata yang pertama tidak disentuh neraka, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis kerana takut pada Allah. Wa ainun batat tahrusu fi sabilillah, mata yang berjaga malam mengawal keselamatan. Maka orang ini juga tidak sesuai neraka. Hadzal hadis rawahu Al-Tirmizi wa ghairuhu bisanadin sahih. Alhamdulillah. Baik para pelajar sekalian, kita pergi kepada ayat yang seterusnya. Ayat 110. Qul id'u Allah aw id'u ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Allah perintah kepada Nabi supaya kata maklumkan kepada umat dia. Dia kata kepada umat, serulah nama Allah atau nama Ar-Rahman. Kita kena seru nama Allah atau nama Ar-Rahman, makna nama Tuhan. Falahul asma ayyamma tad'u, yang mana sahaja kamu serukan dia dari kedua-dua nama itu adalah baik belaka. Falahul asmaul husna, kerana Allah mempunyai banyak nama-nama yang baik serta yang mulia. Tengok nota di bawah, panjang nota kita ni, kita pelaju sikit. Nota 701. Semasa kaum kafir musyrik mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam doanya, ya Allah, ya Rahman, mereka merasa pelik, lalu berkata, Muhammad mendakwa bahawa dia menyembah satu Tuhan. Dia kata dia sembah satu je Tuhan.
Tapi sekarang dia sebut nama dua Tuhan. Ni sekarang terserlah kebodohan buat musyrikin. Dia kata ada dua Tuhan Muhammad tu sebab dia panggil dua kali. Lalu turun firman Allah Ta'ala ini menerangkan bahawa Allah dan Ar-Rahman ialah nama-nama Tuhan yang Maha Esa, yang mana sahaja disebutkan Allah baik belaka, kerana Allah Ta'ala mempunyai banyak nama-nama yang baik lagi mulia, disebut dengan nama Al-Asma'ul Husna. Berapa nama Allah Ta'ala? Pelajar-pelajar duk ngaji di pasti. Berapa nama? 99. Itu paling yang ada 99. Yang masyhur dalam hadis yang dikeluar oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Abi Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman." Allah Ta'ala mempunyai 99 nama, mi'atan illa wahidah, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa dia hafal, siapa dia jaga isi kandungannya, makna dia, siapa dia membenarkan dia, siapa dia beramal dengan dia, dakhalal jannah, maka orang ini akan masuk syurga. Habis, saya ustaz buat nasyid, buat nyanyi. Itu nasyid yang kita nak penghayatan tu. Sebenarnya nama Allah Ta'ala itu amatlah banyak, sebagaimana yang tersebut dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni berapa? 99 nama. Ada lagi hadis yang menyebut tentang tidak terhad nama Allah. Dalam doa Nabi kata, aku minta dengan nama-nama yang indah yang engkau namakan pada dirimu sendiri, ataupun engkau ajar kepada mana-mana hamba-Mu, ataupun nama yang engkau simpan pada ilmu. Maknanya nama tu bukan 99 saja, tapi yang kita boleh hafal, boleh ingatnya 99. Alhamdulillah. Tiap-tiap satu dari nama-nama Allah itu mengandungi makna yang sebaik-baiknya dan semulia-mulianya, yang menerangkan sifat-sifatnya yang sempurna dan tidak ada bandingannya. Misalnya Ar-Rahman, yang amat pemurah, Ar-Rahim, yang amat mengasihani, Al-Quddus, yang maha suci, Al-Wahid, yang maha esa, Ar-Razzaq, yang melimpahkan rezeki, Dzul Jalali wal Ikram, yang mempunyai segala kebesaran dan kemuliaan. Ini nama Allah Ta'ala ini, kita kena berdoa dengan dia, kita kena seru dia. Bila kita nak doa, kita doakan. Kita berdoa, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wadud. Waktu kita susah, waktu kita kena seksa, Ya Jabbar, Ya Muntaqim, Ya Zal Jalali wal, mana kita tengok makna sesuai dengan permohonan yang kita nak minta. Itu dia panggil fiqh al-asma'ul husna. InsyaAllah satu masa kita akan baca kitab Asma'ul Husna, sebab sangat menarik Asma'ul Husna ni. Kalau kita tak baca, rugi kita. Baiklah, kita pergi kepada ayat separuh ayat 110. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. Dan janganlah engkau nyaringkan bacaan doa atau sembahyang kamu, jangan bertempit. Juga janganlah engkau perlahankan dia sampai tak dengar, dan gunakanlah sahaja satu cara yang sederhana antara itu. Jadi tengok nota di bawah. Dalam permulaan Islam, semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan ibadat di Mekah dengan bersembunyi. Ini dalam hadis ini diriwayat oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bersolat, dia pun kuatlah suara sikit. Bila puak kafir dengar Nabi baca Quran, sebu, mereka maki Nabi, kutuk Nabi, hina Quran, hina Tuhan. Maka Allah Ta'ala bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
supaya dilarang menyaringkan bacaan sembahyangnya kerana mengelakkan gangguan kaum musyrik. Baginda Nabi SAW juga dilarang membaca Quran dengan terlalu perlahan kerana yang demikian tidak dapat didengari oleh sahabat-sahabatnya yang turut bersalat berjamaah. Lalu diperintahkan dengan membaca dengan cara yang sederhana. Ini yang patutnya. Sebab itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, hadis ini dikeluar oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Aisyah. Ini dalam solat. Aisyah kata apa? Nazalat hadhil ayah, turun ayat Quran, wala tajhar bi salatika wala tukhabir, ay fid du'a. Waktu doa pun jangan kuat-kuat juga doa. Macam kita hari ni pelik, zikir munajat, baca berapa dunia lah. Munajat dengan makna kita berbisik dengan Tuhan, itu makna munajat. Bukan makna kita bertempik mengangkat suara yang pelik-pelik kan. Masa tu ana tengok dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah ini. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia pergi peperangan Khaybar tahun yang ke-7. Bila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berjalan naik bukit, bila naik bukit sahabat-sahabat bertakbir, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Jadi asyraf ala wadin farafa'u aswata bertakbir. Bila turun ceruk mereka juga mengangkat suara. Nabi kata apa? Para sahabat, wahai para sahabat, innakum tad'una irba'u ala anfusikum. Nabi kata, kesialah pada diri kamu. Innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Mu bukan panggil Tuhan yang tuli, Tuhan yang tak ada. Innakum tad'una sami'an qariban. Kamu panggil Allah yang dekat dengan kamu. Wa huwa ma'akum, bersama dengan kita. Jadi kata di Abu Musa kata apa tadi? Aku ketika itu berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belakang Nabi fasami'ani wa ana aku la haula wala quwata illa billah. Jadi Abu Musa rawi hadis lah. Duduk belakang kuda Nabi, belakang unta Nabi. Bila Nabi nasihat tadi, Abu Musa pelan-pelan cakap, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Bila dia Nabi dengar, dia kata, ya Abdullah bin Qais. Siapa dia Abdullah bin Qais tu? Abu Musa Asy'ari. Qultu labbaika ya Rasulullah, qala ala adulluka ala kalimatin. Nak ke tidak aku tunjuk pada kamu satu kalimah daripada gedung syurga? Abu Musa kata, bala, naklah Rasulullah. Qala la haula wala quwata illa billah. Jadi muslimin semua kita banyak kata-kata ni. La haula, kata belakang. La haula wala quwata illa billah. Ini salah satu daripada gedung surga. Hadis ini dalam Bukhari, Allahu akbar. Baiklah. Mana Nabi kita solat larang daripada kita bertempik-tempik. Sebab itulah ini jadi budaya masyarakat kita ni, lepas waktu solat, pakak duduk angkat suara kuat-kuat belakang maya. Mikrofon duduk mulut ni. La ilaha illallah. Kuat. Kenapa kita jadi satu budaya yang pelik macam ni kan? Perlahan. Allah Taala wala tajhar bi salatika, Aisyah kata dalam doa. Kata dalam solat. Jadi kita perlahankan bacaan kita, sekadar kita dengar. Pelajar-pelajar sudah diajar zikir lepas solat, masing-masing berzikir, subhanallah, geraklah tangan tu. Zikir, tak payahlah kita ajar setiap hari. Ada orang masbuk kat belakang, ada orang lain-lain. Masya Allah, tabarakallah. Sama juga dengan isu ni, sebelum azan ni, pakak duk baca setengah jam, buka Quran kuat-kuat, pasal mikrofon tinggi-tinggi di atas menara yang menyebabkan jiran tetangga tak selesa. Ini pun satu muhasabah perlu kita kena buat juga. Lebih-lebih lagi di zaman kita hari ni, dia panggil belajar online. Boleh jadi jiran tu masjid tengah mengajar, anak dia tengah belajar, tiba-tiba mari suara kuat yang menyebabkan dia jadi menjadi terganggu pelajaran mereka. Maka kita mengatakan ini satu perbuatan yang tidak baik. Bahkan kita dilarang mengerahkan suara solat ketika orang lain duduk solat juga. Adalah hadis Nabi. Tanda satu hadis lagi.
An Abi Sa'id Al-Khudri, dia kata Nabi kita sedang beriktikaf di masjid. Dia dengar suara sahabat-sahabat dia yajharuna bil qiraah. Orang ni baca Quran kuat, ni baca Quran kuat. Nabi pun buka dia punya langsir ataupun tempat dia duduk tu. Nabi kata ala inna kullakum munajin rabbahu. Saudara sahabat semua, kamu semua sedang bermunajat, berbisik dengan Allah. Fala yu'ziyanna ba'dukum ba'da. Janganlah menyakiti sebahagian kamu dengan sebahagian yang lain. Wala yarfa' ba'dukum ala ba'din fil qiraah. Janganlah kamu baca kuat-kuat. Au qala fis salah, ataupun dalam solat kamu jangan baca kuat. Maknanya kalau kita duduk dalam masjid, kita nak solat kuat-kuat pun dilarang, kita nak baca Quran kuat-kuat pun dilarang. Jadi bagaimana dengan kita buka suara-suara yang kuat-kuat yang menyebabkan terganggu orang lain? Ini juga satu perbuatan yang tidak baik. Hadis ini diriwayat oleh Abu Daud, wal lafzu lahu wa Ahmad, dan lain-lain para ulama. Kita mengatakan para pelajar sekalian, itulah di antara nasihat supaya kita berwasati dalam masalah ini. Jangan menggunakan pendekatan kasar. Bila orang tegur suara kuat mikrofon ni, ni anti-Islam. Anti-Islam. Awak tu yang salah menggunakan speaker ni untuk panggil orang salat, panggil orang azan. Yang panggil tak mari-mari juga. 2-3 orang tu ya ada pun, tapi jadi jangan buat. Maka para pelajar sekalian, ingat, kalau kamu jadi imam esok, berhati-hati, jangan duduk bertempik dalam doa kita, dalam zikir kita. Lepas solat kita zikir perlahan-lahan, sekadar kita boleh dengar sama-sama kita, alhamdulillah. Kalau ada orang tak reti, kita ajar, bagi kertas ni, ambil ni kitab ni, belajar ni. Bila dia pandai, dia bawa sendiri, masing-masing lah bawa. Dia kata orang lain kuat-kuat belakang tu, apa orang lain? Kita ikut arahan Allah, kita ikut sunnah Nabi SAW. Kita ikut garis panduan yang dibuat oleh para ulama. Jangan ikut garis panduan yang dibuat oleh puak-puak kita. Baik, kita tutup ayat kita ini dengan ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir iaitulah ayat yang ke-111. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulli wa kabbirhu takbira. Katakanlah, segala puji tertentu bagi Allah yang tiada mempunyai anak dan tiada baginya sekutu dalam urusan kerajaannya, dan tiada baginya penolong disebab suatu kelemahannya, dan hendaklah engkau membesarkan serta memuliakannya dengan bersungguh-sungguh. Tengok nota di bawah. Setelah itu lalu diterangkan cara memuji Allah Azza wa Jalla, supaya Rasulnya dan sekalian hamba-hambanya sentiasa menyebut Alhamdulillah. Kata belakang, segala puji tertentu bagi Allah sebagai bersyukur kepadanya atas segala nikmat yang tidak terhingga itu, kerana dialah Allah yang Maha Esa, tiada mempunyai anak sebagaimana didakwakan oleh kaum kafir, dan tiada sesiapa pun yang menjadi sekutunya dalam mentadbirkan seluruh alam, dan tiada pula memerlukan sebarang penolong. Bahkan dialah sahaja yang wajib dibesarkan dan dimuliakan dengan sepenuh-penuhnya. Jadi alhamdulillah, Allah Ta'ala ajar tutup ayat Quran ini dengan apa? Dengan Alhamdulillah. Di awal ayat dimulai dengan Subhana, Maha suci Allah. Yang terakhir kita kata segala puji bagi Allah. Jadi Nabi kita selalu sebut dalam hadis, siapa yang dia makan, dia baca bismillah, sudah dia makan Alhamdulillah. Siapa dia minum baca bismillah, sudah minum baca kata Alhamdulillah, maka itu tandanya manusia yang bersyukur. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kita syukur dengan lidah kita, kita syukur dengan anggota kita. Bila kita makan kenyang, sehat, kuat, ibadat banyak, itu tanda syukur. Baiklah para pelajar sekalian, maka dengan ini tamatlah perbincangan kita sebanyak 26 siri tafsir surah apa? Surah Al-Isra. Hari ini berakhirnya pada 24 hari bulan 3 2021. InsyaAllah kita teruskan pengajian kita dalam siri yang akan datang, suratu Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi, insyaAllah.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.